Hai Topsibian, sebuah rahsia masyarakat dahulu kala merupakan bukti arkeologi terpenting yang mungkin tertanam dan dilupakan dari masa ke semasa. Tetapi apa yang akan disebutkan ini, ahli arkeologi sampai terkejut kerana setiap penemuan yang ditemukan sangat luar biasa seperti makam misteri di atas bukit, harta karun tak ternilai dan lain-lain lagi. Kalau anda semua nak tahu, teruskan menonton video ini ya. Nombor 1. Patung emas kecil. Mari kita mulakan dengan sesuatu yang paling mengujarkan. Ditemukan oleh sebuah alat pengesan logam. Seorang lelaki Inggeris mencuba nasib mengguna alat pengesan logam merentasi padang rumput berdekatan rumahnya di Northamptonshire. Tiba-tiba sesuatu berkilauan menarik perhatiannya. Ternyata ia sebuah patung emas kecil yang aneh berukuran 2.5 cm. Untuk mendapatkan kepastian, dia telah menghantarkan patung tersebut ke pejabat kerajaan. Setelah diperiksa, rupa-rupanya patung kecil itu merupakan patung Raja Henry ke-6 yang dijadikan perhiasan mahkota Raja Henry ke-8. Ia diperbuat daripada emas tulen 24 karat dan berusia lebih 500 tahun. Pihak Muzium Inggeris menyatakan bahawa patung hiasan tersebut dibuat pada sekitar abad yang ke-16 tetapi telah hilang semasa berlaku rusuhan. Lelaki ini sangat bertuah kerana telah menemukan artifak penting dalam sebuah sejarah yang tak ternilai. Hebat betul dia ni. Nombor 2. Makam batu Kapilikaya. Sesiapa yang berpeluang ke Turki pasti akan tertarik dengan pintu pada bukit ini. Siapa yang meminanya ya? Pintu gerbang yang berukiran ini adalah makam batu dipanggil Kapilikaya yang dibina sekitar pada abad kedua. Perkataan Ikesios terukir di jalan masuk dipercayai nama pembina atau pemilik makam. Kedua-dua kanan dan kiri di bahagian belakang kemungkinan itu adalah makamnya. Di bahagian tepi pintu boleh dilalui untuk masuk ke dalam. Apa tujuan makam ini dibina? Ahli arkeologi juga tidak mengetahuinya. Keanehannya menyebabkan makam ini telah menjadi tumpuan pelancong. Kalau semasa anda bergambar nanti tiba-tiba muncul tangan misteri, tunggu apa lagi? Cabut lari je lah. Nombor 3. Perkuburan mumia. Kisahnya begini. Di Peru, beberapa orang pekerja memasang paip terkejut apabila menjumpai 8 mumia misteri tertanam bersama barang-barang seperti beberapa pinggan, cawan, jagung dan alat muzik seperti seruling dan lain-lain. Berkemungkinan masyarakat mereka dahulu mempercayai bahawa orang yang meninggal dunia akan menggunakan barang-barang yang ditanam bersama di alam selepas kematian nanti. Selain itu, mereka juga menemukan 4 lagi makam dengan 30 mumia berusia sekitar 7,000 tahun. Secara keseluruhannya, pekerja-pekerja syarikat pemasangan paip gas ini menemukan 300 artifak yang sebahagiannya berusia lebih dari 2,000 tahun. Penemuan tersebut berlaku secara berturut-turut sehingga pihak kerajaan terpaksa menambah kaki tangan untuk membantu penggalian ini. Nombor 4. Fosil pari-pari. Pari-pari atau makhluk halus, kita selalu mendengarnya dalam mitos atau filem mereka. Seorang wanita Inggeris terjumpa peninggalan milik nenek moyangnya pada satu ketika. Dia telah mengejutkan masyarakat barat apabila mendakwa Sir Eldridge Colmanley yang dikatakan ialah seorang pemburu pari-pari terkenal. Beliau meninggalkan koleksi barang seperti gambar, alat-alat pemburuan pari-pari, azimat dan fosil tulang pari-pari sebagai bukti kewujudan makhluk halus tersebut yang berwujud di dalam sebuah kisah dongeng dan mitos. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah sekitar tahun 2021, seorang ahli arkeologi juga menemukan batu yang di dalamnya mengandungi fosil menyerupai manusia kecil di kota County Galway. Jadi, adakah pari-pari benar-benar wujud atau tidak? Berikanlah kami masa untuk menyiasatnya. Kalau ada jawapannya, kami pasti beritahu anda dengan segera. Nombor 5. Kuil kuno. Sesuatu cerita mungkin menyimpan kebenaran. Begitu juga dengan cerita kali ini. Seorang warga tua di kampung Peramalapadu, India telah bercerita tentang kewujudan sebuah kuil yang terletak di bawah bukit pasir kampung mereka, menyebabkan aktiviti-aktiviti pencarian mula dilakukan. Setelah melaksanakan penggalian serius, akhirnya sebuah kuil besar berusia lebih 200 tahun ditemukan tertimbus di bawah dataran pasir. Kuil tersebut dikatakan dibina untuk memuja Dewa Shiva. Bagaimana kuil tersebut boleh tertimbus? Mungkin ianya akibat banjir besar yang melanda kampung itu pada tahun 1850 dan kuil telah ditenggelami endapan pasir. Apa-apa pun,
Penemuan ini sangat menggembirakan orang-orang kampung sehinggakan ramai yang rela mengeluarkan wang sendiri untuk membiayai penggalian berharga ini. Nombor 6. Kapal kayu zaman tembaga. Kita harus mengakui bahawa orang-orang zaman dahulu memang pakar dalam pembinaan. Pada tahun 2013, terdapat 8 buah kapal kuno yang berusia 4,000 tahun telah ditemukan semasa peninjauan dilakukan di kota Peterborough. Kapal yang ditemui paling kecil berukuran 3.5 meter panjang kali 40 cm lebar, manakala yang paling besar berukuran 8.5 meter panjang kali 75 cm lebar. Yang lebih menariknya, reka bentuk kapal-kapal tersebut mirip kapal yang digunakan dalam perlumbaan tahunan warga Oxford dan Cambridge sekarang. Seorang pakar membuat anggapan bahawa kapal-kapal kayu itu mungkin digunakan sebagai pengangkutan air atau mungkin juga sengaja ditenggelamkan sebagai korban untuk memuja sang dewa pelindung sungai pada masa dahulu. Akan tetapi, anggapan tersebut masih menjadi misteri. Nombor 7. Tembikar di dasar laut. Dasar laut Mediterranean bukan sahaja indah untuk diterokai, tetapi juga merupakan tapak penemuan arkeologi yang luar biasa. Penerokaan kali ini tidak mengecewakan kerana seorang ahli arkeologi dari University Patras menemukan kapal karam Romania berusia 2000 tahun di Viscardo. Kapal karam tersebut mengandungi 6,000 buah tembikar dengan corak rekaan yang sama, mungkin berisi bekalan arak, minyak zaitun, gandum atau barley. Malangnya bekalan itu tidak sampai ke destinasi kerana telah tenggelam di pertengahan jalan. Peredaran zaman menyebabkan semua artifak terbenam di bawah endapan pasir. Menurut ahli arkeologi, pengekstrakan artifak tersebut adalah sangat sulit pada masa kini dan sekiranya teknologi lebih canggih pada masa akan datang mampu menaikkan kapal karam sepanjang 30 meter ke permukaan, penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan. Nombor 8. Barang kemas berusia 4,000 tahun. Satu lagi penemuan arkeologi yang hebat oleh alat pengesan logam menjadikan seseorang kaya raya dalam sekelip mata. Orang yang bertuah itu bernama Billy Warren. Semasa beliau asyik meneroka, tiba-tiba beliau mengesan sesuatu logam kemudian menggalinya. Beliau menemui benda berkilau emas dan menyangka ianya peralatan pendakian gunung. Setelah mengambilnya, beliau sangat terkejut kerana ianya barang kemas yang berusia sekitar 4,000 tahun. Beliau kemudiannya membawa barang kemas tersebut ke kedai emas untuk menilai harganya. Ternyata barang kemas tersebut diperbuat daripada emas tulen 22 karat seberat 312 gram yang bernilai tidak kurang dari RM58,000 Malaysia. Setelah dilihat bentuknya, mungkin barang kemas tersebut menandakan kedudukan seseorang pada zaman itu. Tiada sesiapa yang tahu bagaimana artifak tersebut tertanam di sana. Dengar cerita, Billy Warren telah membawa artifak ini ke muzium tempatan untuk tawar-menawar. Menurut admin, artifak ini sangatlah berharga. Harganya pastilah sangat lumayan. Nombor 9. Makam zaman batu. Sesebuah binaan, khususnya makam dari zaman purba, memang menguji perasaan ingin tahu ahli arkeologi. Salah satunya adalah Dolmen di Sito, makam zaman batu di Spanyol berdiameter 75 meter yang dibina sekitar 4,500 ke 5,000 tahun dahulu. Pada tahun 1923, seorang pemilik ladang menemukan binaan ini dan masuk ke dalamnya. Beliau merasa takjub dan tidak percaya jika ianya dibina oleh manusia. Tiang-tiang batunya disusun menyanggah bukaan ruang-ruang kecil dan terdapat lukisan dan lambang pada dinding. Pastinya sukar untuk ke dalam kerana jalan masuk di sebelah barat hanya lebar 80 cm, manakala di sebelah timur lebarnya 3.1 meter kali tinggi 3.9 meter. Yang lebih menakjubkan ialah ketika kejadian gerhana matahari, sinaran matahari akan masuk melalui jalan dan bilik pemakaman selama beberapa minit, seakan-akan demonstrasi kebangkitan dari kematian bagi pemilik makam. Sangat menghairankan bagaimana manusia pada zaman dahulu membina makam yang serumit ini. Pasti banyak lagi rahsia yang belum dapat kita rungkaikan jawapannya. Nombor 10. Kepingan mozaik Roman di London. Kali ini, kita harus memuji kontraktor kerana semasa membaik pulih bangunan cat berhampiran jambatan London, mereka menemukan artifak menyerupai kepingan mozaik di bawah tanah. Mozaik tersebut dihiasi corak bunga-bungaan dan corak simpulan Solomon yang dikenali sebagai ciri khas mozaik gaya Roman
bermaksud lambang kekekalan dan keabadian. Berkemungkinan besar, tapak tersebut pernah terbina hotel penginapan golongan bangsawan sebagai tempat berehat atau tempat perjumpaan pada zaman itu. Wow! Dengar khabar, pakar-pakar sedang melakukan penelitian dan melaksanakan usaha menerbitkan filem berdasarkan penemuan tersebut. Kita tunggu dan lihat ya. Nombor 11. Kemudi kapal abad ke-17. Sekiranya penemuan kapal karam bersama harta sudah cukup menggemparkan, pasti akan lebih gempar lagi jika ahli arkeologi menemukan kemudi kapal muatan dari Belanda yang telah karam di abad yang ke-17 di kawasan pelabuhan Poole, kota Dorset pada kedalaman 7 meter. Setelah ditarik keluar dari air, ternyata kemudi berukiran wajah seorang lelaki sepanjang 8.5 meter. Selain itu, turut ditemukan senjata, barang hiasan, botol ubat, kayu berukiran wajah manusia dan lain-lain. Walau bagaimanapun, maklumat lain seperti nama, perjalanan, senarai kru dan barang muatan di atasnya masih dirahsiakan. Yang pasti, kapal ini bersaiz sangat besar, mewah dan lengkap bersenjata. Lebih baik kita tunggu mereka mendaratkannya semuanya terlebih dahulu, barulah misteri-misteri yang disebutkan tadi akan terungkap. Nombor 12. Altar Pemujaan Tapak Sulaiman. Tak terfikir pula si tapak Sulaiman ini akan muncul di tempat bersejarah, tetapi tidak ada yang mustahil kerana para ahli arkeologi di Mexico telah menemukan altar pemujaan di sebuah tempat perlindungan Tempalomeya yang dipenuhi dengan kerang-kerangan serta tapak Sulaiman berwarna oranye dan berbintik-bintik hitam seperti chip coklat. Bukan itu sahaja, terdapat juga bangkai binatang seperti harimau jaguar. Amboi, tempat pelupusan binatang ke ni? Para penyelidik mengatakan mungkin di kawasan itu digunakan sebagai tempat pelaksanaan ritual korban untuk dewa perang, dewa hujan dan dewa pertanian sebelum perwira Aztec menyertai peperangan terhadap tentera Sepanyol sekitar 500 tahun yang lalu. Apa tujuan mereka menggunakan tapak Sulaiman? Ahli arkeologi sendiri pun belum tahu jawapannya. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa komen ya.